3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sebagaimana menjadi amal biasa kita di SPI, insyaAllah pada pagi Jumaat ini kita akan teruskan program bacaan Quran kita. Yang pada hari ini kita akan baca masalah Suratul Zumar. Suratul Zumar ayat ke-41, insyaAllah ke sampai 47. 41, 47, surah 463. Surah 463, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه. فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء
قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون صدق الله العظيم. الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah selesai baca surah Az-Zumar ayat 1 hingga 47. Dan insyaAllah akan bacaan Quran ini menjadi amalan kita pada saat pagi insyaAllah. Dan seterusnya kita serahkan kepada Ustaz Hafiz untuk mentafsirkan ayat ini insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian. Salam satu haluan sehaluan. #09educators. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan kita pada pagi ini pada ayat yang ke-41 surah Az-Zumar sampai ayat yang ke-47, di mana dalam ayat yang kita akan bincangkan secara keseluruhan, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan berkenaan dengan hidayah. Dan sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala membicarakan soal hidayah,
Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memulakan dengan bagaimana panduan kepada hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menukilkan dalam ayat yang ke-41 sebagai sumber rujukan dalam perkara yang berkaitan dengan hidayah, inna sesungguhnya kami. Inna ni kalau dalam bahasa Arab untuk ta'zim lah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan inna. Inna ni kalau dalam bahasa kita ni kami. Kami nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam masalah berkenaan dengan perkara yang tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan perkataan kami, dan ada ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan aku. Aku menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mutlak dalam satu-satu perkara. Tetapi kalau menggunakan perkataan inna, maknanya Allah Subhanahu wa taala menggemling seluruh isi alam supaya tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni? Anzalna 'alaikal kitab. Kami turunkan kepada kamu, yakni Muhammad, al-kitab, yakni Al-Quran, linnas, kepada manusia keseluruhannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata sumber kepada hidayah itu ialah apa yang termaktub di dalam kitab Allah, apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang mana kalau sekiranya manusia itu linnas, itu manusia itu merujuk kepada Alkitab itu, nescaya dia akan beroleh kepada jalan hidayah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, faman ihtada, siapa yang merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka dia akan dapat hidayah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala kata kitab itu bilhaq, diturunkan dengan segala bentuk kebenaran. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita tidak boleh mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita. Hidayah bukan benda yang ditunggu. Hidayah ialah benda yang perlu dicari. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita di sekeliling kita ini benda-benda yang boleh dijadikan makanan. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mencari makanan tersebut, maka kita akan berada dalam kelaparan. Begitulah juga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hidayah berada di sekeliling kita. Tetapi bagaimana kita nak mencari hidayah, bagaimana kita nak menerapkan jalan hidayah, maka yang itu di atas usaha dan ikhtiar yang perlu dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan bagi tahu hidayah itu linnas, pemilik kepada semua manusia. Tinggal lagi manusia itu nak sambut ataupun tidak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi, faman ihtada falinafsi, siapa-siapa yang mencari jalan hidayah maka bergunalah bagi dirinya. Kita mencari jalan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan dalam kehidupan. Dan jalan hidayah itu memberikan kebaikan kita kepada perkara yang berkaitan dengan agama. Wa man dhalla fa inna ma yudhillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dialah yang sesat di atas kemahuan dirinya. Kalau kita kata duduk dalam kampung ni, kita kata tak ada makan, ni satu benda yang pelik lah. Kalau kita duduk dalam kampung, kalau kita bagi kiasan, saya Ustaz, saya tak ada apa nak makan. Sedangkan di sekeliling rumah kita ada sungai, di sekeliling rumah kita ni ada pucuk paku, di sekeliling rumah kita ni ada tumbuhan, di sekeliling rumah kita ni ada pokok-pokok yang berbuah. Bagaimana seseorang itu boleh mati dalam keadaan di sekelilingnya ada sumber rezeki yang dia boleh cari? Maka kematian yang dia ambil itu ialah kematian yang dia cari tanpa mahu menggerakkan tulang empat kerak yang ada di sisi dia. Mustahil seseorang itu boleh mati dalam keadaan nikmat berada di sekeliling dia. Begitulah juga mustahil bagi seseorang itu boleh sesat dalam keadaan hidayah berada di sekeliling dia. Kita berada di kalangan para ulama, kita berada dalam keadaan cendekiawan Islam begitu banyak, kita berada dalam keadaan Quran yang Allah Subhanahu wa taala janji akan pelihara kesucian Al-Quran itu, tiba-tiba ada orang mendakwa bahawa dia tidak memperolehi dalam hidayah. Maka ini satu benda yang tidak patut terbit daripada mulut seorang manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma anta alaihim biwakil, dan kamu wahai Muhammad atas mereka bertanggungjawab. Apa tanggungjawab Nabi SAW? Kita membaca dalam sifat Nabi, di antaranya beliau menyampaikan apa risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menyampaikan, balik, sampaikan
maka bila sampai, maka menjadi tanggungjawablah kepada makhluk untuk menerima tanggungjawab tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu tuan-tuan, bagi kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita. Ada beberapa perkara yang boleh saya sampaikan, saya kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dalam penulisan-penulisan yang disebut oleh para ulama, bagaimana kita nak menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa mudah untuk kekal istiqamah, kekal konsisten dalam kita nak meletakkan hidayah itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Di antara yang pertama yang disebut oleh para ulama ialah dalam kita nak mengekalkan hidayah itu supaya dia tidak hilang, tidak lenyap dan tidak sepi, maka beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Yang pertama ialah jangan bimbang pandangan orang lain. Kadang-kadang dalam kita melakukan perkara-perkara kebaikan tuan-tuan, akan ada sisi-sisi negatif yang akan bercakap tentang kita. Maka kata para ulama, jangan kita mengambil sisi pandang negatif daripada orang lain yang membunuh motivasi dan membunuh ruh ibadah kita. Kadang-kadang kita buat satu kebaikan, ada orang akan kata. Kadang-kadang kita buat satu kebaikan, ada orang yang akan mencemooh. Kadang-kadang kita buat satu kebaikan, ada orang sindir. Selagi mana kebaikan itu kita buat di atas mardhatillah, selagi mana kebaikan kita buat itu di atas tujuan untuk kita lakukan perkara itu, nawaitu kita kerana Allah Subhanahu wa taala, maka teruskanlah, fastaqim, kekalkanlah, pasakkanlah kekuatan ibadah kita, kekuatan ruh kita pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada di sana ungkapan-ungkapan negatif ia akan terbit daripada mulut-mulut manusia di sekeliling kita. Kita tidak mampu menutup mulut manusia, tetapi kita mampu memperbaiki diri kita sendiri. Yang kedua yang disebut oleh para ulama ialah dalam kita nak mengekalkan istiqamah itu, hendaklah kita kekalkan hidayah itu berlaku sekiranya kita tidak menyibuk diri menilai orang lain. Begitu juga lah tuan-tuan dalam kehidupan kita itu, apabila kita nak melakukan satu-satu perkara yang berkaitan dengan istiqamah dalam mengekalkan hidayah kita pada Allah Subhanahu wa taala, bukan paksi kita untuk menilai orang lain. Yang perlu kita buat ialah kita menilai diri kita. Kalau kita melihat sisi kebaikan yang ada kepada orang lain, bagaimana kita nak mengambil sisi kebaikan yang ada pada orang lain itu supaya kita boleh bawa dalam diri kita. Kalau sekiranya kita mampu melakukan kebaikan pada diri kita, kita jadikanlah kebaikan itu sebagai ejen perubahan pada diri kita dan nukleus kepada masyarakat dalam bentuk perubahan. Maka inilah perkara-perkara yang disebut oleh para ulama. Secara mudahlah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, jangan kita jadi baik dalam keadaan kebaikan yang kita ada, kita menilai orang lain. Tetapi jadikanlah kebaikan yang ada pada diri kita itu untuk kita menilai, muhasabah diri kita, supaya kita boleh buat dengan perkara yang lebih baik. Dan kalau ada kebaikan daripada orang lain, bawalah magnet kebaikan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga tuan-tuan, untuk mengekalkan hidayah itu kata para ulama ialah kita sentiasa melazimi dua perkara. Yang pertama ialah istighfar, dan yang kedua ialah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hadis tuan-tuan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ayat-ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, beberapa orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang bertemu dengan Nabi, beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ayat ini ayat yang cukup membebankan kami, ayat yang berat bagi kami, ayat yang penuh tanggungjawab, yang mana dalam tanggungjawab itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kami puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kami sembahyang, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kami jihad, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kami sedekah yang dinamakan dengan zakat. Semua perkara ini tidak mampu kami lakukan. Ini perkara yang disebut oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka berteleku dan melutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Nabi, bukan mereka tak membuat, tetapi mereka takut dalam perbuatan yang mereka buat itu tidak memenuhi instrumen. Kalau kita guna dalam pendidikan, instrumen tidak memenuhi skor, tidak memenuhi rubrik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka bila perkataan itu terbit daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi SAW berkata kepada mereka, adakah kamu mahu mengulangi perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh dua golongan ahli kitab sebelum kamu? Ahlul Kitabain, adakah kamu nak mengungkapkan perkataan yang pernah diutarakan oleh dua umat daripada umat-umat yang terdahulu, iaitu golongan Yahudi Nasrani? Bila diturunkan wahyu kepada mereka, apa mereka kata? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi nak buat jangan. Nak buat ni sorry. Tak dengar, tak nak buat, satu benda yang boleh dipikirkan semua. Tetapi Nabi SAW mengajar sahabat-sahabat Nabi SAW satu perkara yang boleh kita gunakan dalam kehidupan. Nabi kata, qulu, katalah oleh kamu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami buat. Ghufranaka. Boleh jadi semasa kami buat satu-satu benda itu ada kecacatan, ada kekhilafan, ada perkara yang tidak sempurna. Ghufranaka, maka engkau wahai Allah Subhanahu wa taala ampunkanlah kesalahan kami. Begitulah kita tentang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu wa taala, ada di sana cacat celah. Tetapi berusaha untuk dapat yang sesempurna mungkin, itu adalah merupakan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saya berikan pada tuan-tuan, dalam kita sembahyang, kalau kita tanyalah big question kepada kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata, celakalah orang yang sembahyang. Sembahyang yang Allah Subhanahu wa taala kata celaka. Kalau bahasa mudah kita ni, buat apa sembahyang kalau kena celaka? Buat apa buat kalau kena mati? Itu bahasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata yang celaka itu ialah orang yang sembahyang tetapi dia tidak dapat khusyuk di dalam sembahyang. Persoalan kita tuan-tuan, kalau kita tanyalah secara nafsi kita, secara diri kita, secara muhasabah, secara koreksi diri kita, pernahkah kita menemui khusyuk di dalam sembahyang? Dengan iman kita, dengan kelemahan yang ada pada kita, boleh kita katakan 100% ataupun 95% lah sembahyang kita ni payah kita nak jumpa khusyuk. Tetapi adakah kita tak mahu melaksanakan sembahyang itu? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat, tetapi ghufranaka. Kita buat, kita berusaha untuk mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang, tetapi kalau terbabas juga, maka kita mohonlah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat seorang makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam benda yang kita nak buat, kadang-kadang ada cacat celah. Kita mulakan sembahyang itu dengan mengambil wuduk yang sempurna. Kita berusaha sembahyang di awal waktu. Kita berusaha sembahyang itu dengan mendapat takbir yang pertama bersama dengan imam. Kita dah berusaha. Kerana itu jalan khusyuk kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin ketika mana kita sembahyang itu ada benda yang terbabas, maka kata para ulama, balik kepada landasan yang sempurna itu. Ketika mana kita sembahyang kita terbabas, ada benda yang kita kata kadang-kadang kita terbabas, pemikiran kita, khusyuk kita itu terbabas, kita patah balik. Dapatkan balik khusyuk ketika dalam sembahyang. Itulah sifat orang yang beriman, supaya kita dapat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon keampunan kepada kamu wahai Allah Subhanahu wa taala, kerana kami tahu wa ilaikal masir, kepada kamu lah kami nak balik. Dan ayat ini tuan-tuan, bila Nabi SAW baca sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala bawa turun ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata, kami tidak akan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebankan kepada kamu barang yang kamu tak mampu. Kamu dah berusaha untuk dapat khusyuk tapi tak dapat, maka kami akan mengambil usaha kamu itu sebagai satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala nak dalam kehidupan kita. Serunya tuan-tuan, ini karena masa yang agak mencemburui kita tuan-tuan, yang keempat, untuk mengekalkan hidayah dan jalan istiqamah dalam hidayah ini tuan-tuan, yang keempat kata para ulama, amalan yang berterusan, lagi dan lagi. Kalau dalam taksonomi yang disebut oleh Tuan Pengarah itu, kita ada karis, keberanian, kegagahan untuk kita nak bina emas, jisim kita, kekuatan rohani kita tu, maka kita kena isilah perkara itu dengan amalan yang berterusan, continuous, satu kebaikan. Sifat orang beriman ialah fastabiqul khairat badiru ila a'malis salih. Bila dia buat satu kebaikan, dia mencari lagi ruang-ruang untuk dia melaksanakan kebaikan yang berterusan. Dia sudah cemerlang,
maka dia nak mencemerlangkan orang lain dan mencemerlangkan persekitaran yang ada. Itu sifat orang yang beriman. Yang kelima, kata para ulama, sebagai jalan untuk kita mengekalkan hidayah dan istiqamah kepada jalan hidayah, yang kelima, sampaikanlah kebaikan. Sampaikanlah kebaikan. Kadang-kadang kita tidak memiliki pesona dalam bab yang berkaitan dengan kebaikan. Kita tidak ada keilmuan dalam bab kebaikan, tetapi menyampaikan jalan kebaikan daripada orang lain juga adalah satu perkara yang baik. Umpamanya kita pada pagi ini, tidak semua orang boleh berada dalam semuka, sesi bersemuka ketika kita membaca Quran. Tetapi kita nak sampaikan kebaikan, kita buatlah Facebook Live. Kita ada dalam SPI, kita ada dalam JPN, kita ada Pakdis yang kita buat siaran langsung yang boleh diikuti di seluruh negara. Rakan-rakan kita masuk, maka kita sampaikan kebaikan. Walaupun yang hadir secara bersemuka ni tuan-tuan terhad, tetapi yang di luar sana unlimited, no? Boleh semua turut serta untuk mendapatkan kebaikan daripada jalan-jalan istiqamah, jalan-jalan hidayah yang kita cuba bawa. Yang keenam, kata para ulama, dalam usaha kita nak mengekalkan hidayah dan istiqamah dalam hidayah itu, yang keenam, kata para ulama, carilah kawan yang soleh. Carilah kawan yang soleh. Kerana apa? Nak mencerminkan diri kita ni, tuan-tuan, tengoklah dengan siapa yang berkawan. Dengan siapa kita berkawan. Kalau kita nak tengok anak-anak kita, tuan-tuan, tengoklah dengan siapa dia berkawan. Maka kawan itu sudah tentu mencerminkan personality kita, mencerminkan kemahuan kita, mencerminkan kehendak kita. Maka yang itu adalah penting. Carilah kawan-kawan yang baik. Dalam pepatah Arab pun dia kata, siapa yang berkawan dengan orang pembuat minyak wangi, dia akan tempiah baunya. Tapi siapa-siapa yang kawan dengan pembuat besi, walaupun dia tak terlibat ketika membuat besi, dia akan tetap berbau hangit taik besi. Begitulah sifat kita, tuan-tuan. Persekitaran adalah satu perkara yang cukup penting. Dan yang ketujuh, kata para ulama sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada pagi ini, yang ketujuh, hidayah akan kekal dengan satu jalan. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan luntur sampai bila-bila dengan satu jalan. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini akan tetap bergemerlapan, akan tetap bersinar dengan satu jalan. Jalan itu ialah, kata para ulama, ialah kita kekal dengan mencari ilmu. Siapa yang kekal dengan mencari ilmu, maka hidayahnya itu tidak akan padam. Hidayah itu akan sentiasa bersinar. Seperti mana kita ambil satu benda, kita polish dia. Kita polish kereta kita di rumah, tuan-tuan, duduk saja kita polish. Kita polish. Polish dengan apa? Polish hidayah itu dengan ilmu yang berterusan. Maka inilah 7 perkara yang disebut oleh para ulama kepada pemegang amanah hidayah, supaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu kekal istiqamah dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini perkongsian yang bermanfaat, perkongsian yang memberikan kepada kita kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kesihatan kita dan orang di sekeliling kita daripada virus COVID-19 yang semakin hari kita tengok makin ada peningkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.